Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dalam pengajian kita Al-Madkhal ila dirasati usulil fiqhil islami. Okey, dalam siri yang ke-14 tuan-tuan, kita pengajian asas usulul fiqh dalam bab al-ahkam asy-syar'iyyah. Okey, al-ahkam asy-syar'iyyah di bawah satu topik yang khusus dipanggil al-hukmul taklifi. Al-hukmu at-taklifi, yang mana ini adalah bab yang terakhir sebelum kita masuk al-hukmul wad'i. Okey tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada hari ini topik al-azimah wa rukhsah. Al-azimatu wa rukhsatu. Okey. Jumhur ataupun majoriti di kalangan ulama-ulama usul, mereka menjadikan azimah dan juga rukhsah, dua term ini, azimah dan juga rukhsah, adalah daripada jenis-jenis hukum taklifi. Sebab sebahagian di kalangan ulama mereka sebahagian di kalangan ulama usul mereka menjadikan bab azimah dan juga rukhsah daripada hukum wad'i, bukan hukum taklifi. Kebanyakan di kalangan ulama usul mereka menyatakan dua bab ini, al-azimatu war rukhsatu, adalah daripada jenis hukum at-taklifi. Kerana apa? Tuan-tuan lihat yang pertamanya, kerana azimah adalah ibarah, okey? Satu ibarat, satu ta'bir yang menjelaskan amma talabahu syari'u aw abahahu ala wajhin umumin. Sebab apa ulama usul, kebanyakan ulama usul memasukkan azimah rukhsah di bawah hukum taklifi? Kerana al-azimah adalah satu tuntutan daripada Allah, ataupun Allah Ta'ala mengharuskan perkara tersebut ala wajhin umumin, di atas cara yang umum. Semua akan terkena. Kalau Allah Ta'ala suruh buat, semua kena buat. Semua manusia kena buat. Okey Bila sebut tentang rukhsah, fa'ibaratun ibaratun amma abahahu syari'u li'uzrin. Allah Ta'ala mengharuskan, rukhsah ini makna dalam bahasa Melayu kelonggaran. Allah Ta'ala mengharuskan satu perkara ibadat li'uzrin, kerana keuzuran. Takhfifan, sebagai satu keringanan, kelonggaran kepada orang-orang, kepada mukallaf, iaitu kepada baligh dan berakal. Okey. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebahagian di kalangan ulama usul mereka lihat satu aspek yang lain. Mereka kata al-azimatu war rukhsatu daripada hukmul wad'i. Sebab apa? Bila sebut tentang azimah, dia merujuk kepada apa? Iaitu syari', Allah Taala menjadikan al-ahwal al-adiyah, situasi yang biasa kepada mukallaf, sababan li baqa'il ahkam al-asliyah wa istimrariha, iaitu situasi yang biasa menjadi satu sebab berkekalannya hukum asal. Apa dia? Situasi biasa seperti tidak ada sakit, tidak ada apa-apa masyaqqah, maka di situ adalah satu penyebab, sabab. Bila sebut tentang sabab, dia adalah hukum wad'i yang kita akan bincang selepas ini insya-Allah, selepas habis hukum azimah dan juga rukhsah. Satu sebab yang nak menyatakan kekalnya hukum asli, hukum yang asal. Rukhsah dia merujuk kepada Allah Ta'ala menjadikan al-ahwal at-tari'ah. At-tari'ah ni emergency. At-tari'ah. Al-ahwal at-tari'ah makna benda tak menduga, tiba-tiba datang. Okey, ghairul i'tiyadiyah, benda yang bukan biasa, benda yang jarang berlaku. Okey, sababan li takhfif 'anil mukallafin, iaitu sebagai satu sebab takhfif kepada mukallaf. Contohnya dia sihat, bila sihat adalah sebab kepada hukum biasa. Mana hukum yang biasa, tiba-tiba sakit. Bila sakit adalah sebab
untuk ibadat tadi menjadi ringan. Itu sebahagian ulama menyatakan ini adalah di kalangan hukum wadai. Hukum wadai yang kita akan bincangkan ada sebab, ada syarat dan juga ada mani', penegah. Okey. Dan ar-rajih adalah i'tibar al-azimah wa rukhsah daripada jenis hukum taklifi, kerana aqrab ila mantiqil aqli. Dia lebih dekat kepada apa? Akal kita lebih dekat untuk kita katakan azimah dan juga rukhsah berdasarkan keterangan yang kita sebutkan tadi, dia lebih cepat akal kita akan cenderung kepada taklifi bukan wada'i. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ta'rif, definisi al-azimah yang pertama. Al-azimah ni dari segi lughah bahasanya, okey, dia daripada azama. Apa azama? Azama 'alal amr, iaitu idza qasada ilaihi, dia nak satu perkara, dia niatkan satu perkara. Okey, mana azam lah, bahasa Melayu pun kata azam. Al-azimatu, azimah di sisi istilah atau di sisi ulama usul, istilah ulama usul. Apa dia? Iaitu ma syara'ahu Allahu minal ahkam. Apa yang Allah Taala syariatkan. Apa yang Allah Taala syariatkan hukum hakam kepada semua mukallaf fi ahwalihim al-adiyah, dalam situasi yang biasa. Itu azimah. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, al-azimah adalah satu hukum, satu qanun yang umum kepada setiap mukallaf, setiap manusia yang mukallaf. Okey, dalam situasi al-ahwal al-ammah, situasi yang biasa. Contoh seperti sembahyang. Sembahyang 5 waktu mengikut pada bitaqdiriha al-asliyah al-ma'rufah. Ikut kadar waktu dia, ikut penentuan masuk waktu. Ada waktu masuk, ada waktu keluar. Ada waktu masuknya waktu zuhur, ada waktu habisnya waktu zuhur. Ada waktu masuknya asar, habisnya waktu asar. Itu semua kita panggil taqadir al-asliyah. Satu kadar penentuan yang ditetapkan oleh Allah. Maka sembahyang zuhur tu wajib bila-bila masa, daripada awal masuk waktu zuhur sampailah sebelum asar. Ini dalam rangka waktu ini, itu semua bila-bila masa kita boleh laksanakan. Itu kita panggil azimah dalam ahwal al-adiyah. Makna dalam situasi yang biasa. Okey, rukhsah situasi lain. Contoh situasi ketika musafir, dia jadi lain. Ketika sakit dia jadi lain. Contoh, okey. Azimah, al-azimah satu term, ain zai ya mim ta marbutah. Azimah adalah hukum yang am, yang umum. Makna kata azimah ini adalah masyru'ah, satu perkara yang disyariatkan ala sabilil umum, dengan cara yang umum kepada semua mukallaf, pada semua situasi keadaan yang biasa. Okey. Maksudnya bila sebut azimah, dia tak terkhusus ini adalah untuk mukallaf sekian, tak kepada orang ini. Ini untuk Nabi, tak kepada orang ini. Tidak. Mukallaf untuk semua, azimah untuk semua mukallaf. Dan bila sebut azimah, dia tak terkhusus ini pada situasi ini saja. Tak, dia setiap situasi yang biasa, maka itu dipanggil azimah. Okey. Bila sebut tentang azimah, dia adalah satu pensyariatan yang asal yang Allah Ta'ala syariatkan kepada hamba-hambanya, berbeza dengan rukhsah. Rukhsah adalah satu pensyariatan kerana keuzuran, kita panggil kelonggaran. Okey, bila sebut rukhsah ini daripada ahkam, rukhsah adalah kita panggil al-ahkam al-istithnaiyah, iaitu dipanggil rukhsah adalah hukum hakam yang terkecuali. Terkecuali apa? Hukum hakam terkecuali daripada asal. Asalnya begini, tapi bila datang situasi yang lain, ada rukhsah, akan berubah daripada hukum asal. Pengecualian daripada hukum asal. Okey, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat pula definisi rukhsah. Ra, kha, sad, ta marbutah. Okey, rukhsah dari sudut bahasanya at-taysir wa tashil, memudahkan, melonggarkan. Okey. Jadi rukhsah dari sudut istilah ulama-ulama usul. Apa dia? Ma syara'aha Allahu minal ahkam, satu hukum hakam yang Allah syariatkan, wa qasada bihi takhfif, dan Allah Taala nak dengan hukum tadi untuk meringankan
untuk meringankan hambanya, wa raf'ul haraj, dan untuk mengangkat kesusahan daripada hambanya, fi ahwal khassah, dalam situasi yang khusus. Bukan ahwal ammah. Dalam kita panggil azimah, ahwal ammah, situasi umum biasa, ataupun ahwal adiyah. Dalam rukhsah kita panggil ahwal khassah, dalam situasi tertentu. Bukan semua situasi. Tuan-tuan, rukhsah ini daripada hukum istithnaiyah, pengecualian daripada hukum syarak, okey, kepada siapa? A'zar lil mukallafin, keuzuran untuk orang-orang yang mukallaf. Tujuan dia untuk apa ya? Liqasdi takhfif. Tujuan qasad takhfif, tujuan dia untuk apa? Untuk Allah Ta'ala nak ringankan, longgarkan hukum ni kepada manusia. Kerana apa? Minad darar, untuk meringankan kemudaratan, ataupun untuk menolak kepayahan, kesusahan yang menimpa manusia. Contoh, tuan-tuan lihat contoh yang pertama. Rukhsah, kelonggaran diberikan kepada orang yang bermusafir tak payah puasa bulan Ramadan. Maka hukum tak payah puasa bulan Ramadan ni, hukum tak payah puasa pada musafir ni adalah hukum khas. Dia bukan hukum am, hukum khas. Dikecualikan daripada hukum asal. Hukum asal, hukum kul, hukum yang diletakkan kepada semua mukallaf adalah wajib puasa pada bulan Ramadan. Wajib puasa. Tapi bila datang ahwal al-khassah, situasi yang khusus, datang apa? Situasi yang terpencil, ataupun hukum yang khas, disebabkan apa? Disebabkan bermusafir. Jadi sebab pengecualian di sini adalah uzur. Apa uzur dia? Bermusafir. Sebab pengecualian daripada hukum asal. Hukum asal berpuasa. Sebab pengecualian daripada hukum asal, mana sebab pengecualian tak payah puasa. Apa dia? Itu safar, bermusafir. Sebab kerana musafir ini, apa illah dia? Musafir ini madhinnah al-wuqa' fil masyaqqah, kerana tempat diduga akan berlakunya kesusahan, kepayahan. Okey, sebab itu Allah Ta'ala syariatkan supaya boleh buka puasa sebagai satu kelonggaran, keringanan kepada orang musafir untuk menolak mengetepikan kesusahan yang akan menimpa kepada orang yang bermusafir. Okey tuan-tuan, bila sebut tentang musafir, adakah bila berlaku susah baru boleh buka puasa? Tak. Mazinnah, kemungkinan tempat untuk berlakunya susah itu ada, payah itu ada. Walaupun perbandingan musafir kita dengan musafir zaman Nabi memang jauh lah. Zaman Nabi tak ada RNR, zaman kita ada RNR. Zaman Nabi tak ada kereta, unta. Zaman kita ada kereta, ada bas. Perjalanan zaman Nabi mungkin seminggu, zaman kita mungkin 1 jam. Okey. Jadi nak bagi tahunya apa dia? Mazinnah al-masyaqqah itu ada ataupun tidak. Jadi kita kata kemungkinan juga ada, kemungkinan tak ada. Tapi dari aspek yang berbeza lah. Cuma bila zaman Nabi perjalanan mereka susah, tak ada aircon, kenderaan tak ada aircon. Sebab apa? Aircon asli. Udara yang asal, udara asli punya. Kalau panas, kalau sejuk. Kita ada boleh kontrol lagi aircon, nak slow ke nak kuat. Tapi ada kesusahan dari aspek yang lain. Mungkin kalau kita naik kenderaan, kita tak boleh buang air kecil, kerana ada tempat-tempat tertentu kita boleh buang. Ada orang kata berhenti tepi jalan boleh kencing. Tak semestinya, tak semua orang boleh keluar kalau kencing tepi jalan. Kemudian makan, tak boleh makan dengan apa? Dengan proper, dengan baik, dengan selesa. Okey. Walaupun di RNR lain, tempat makanan di kedai RNR dengan rumah kita lain. Okey. Okey tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Siapa di kalangan kamu sakit ataupun bermusafir, فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, maka gantikan dengan hari yang lain, qada puasa dia. Adakah rukhsah
lebih afdal ataupun azimah dalam situasi puasa ni? Mana lagi afdal, nak buka puasa ke tak buka puasa ketika musafir? Quran dah sebut dah perkara ni dalam ayat yang sama, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Surah apa? Surah Al-Baqarah ayat 184. Iaitu kamu puasa tu lebih baik bagi kamu. Puasa itu, wa antasumu, an tu apa? Masdariyah, iaitu wasiyamukum khairul lakum. Puasa, kamu berpuasa itu lebih baik bagi kamu. Okey. Kemudian perkara yang kedua, rukhsah ini contohnya juga seperti qasar solat. Qasar as-solat ar-rubaiyah. Qasar, pendekkan solat 4 rakaat. Kepada apa? Kepada 2 rakaat, jadi daripada 4 jadi 2. Untuk orang musafir. Sedangkan tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah, asalnya hukum untuk solat ni ketika mana hadar ni lawan kepada musafir, iaitu solatnya kena 4 rakaat. Okey, tak boleh pendek-pendekkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas salati in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Wa idza darabtum fil ard, bila kamu nak bermusafir di bumi, falaisa alaikum junah, tidak berdosa kepada kamu. Tak berdosa apa? Antaqsuru minas solah, untuk kamu pendekkan solat kamu. Nampak tak? Untuk kita pendekkan solat tidak berdosa. Jadi adakah rukhsah itu lebih afdal ataupun azimah? Maka di sini Allah Subhanahu wa taala, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan perkara tersebut dalam mengenai dengan pendekkan solat. Nabi kata apa? Sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbilu sadaqatahu. Faqbalu, bukan faqbilu, faqbalu, qabila yaqbalu, faqbalu sadaqatahu, iaitu Nabi kata sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum, satu sedekah yang Allah Taala sedekahkan. Sembahyang tadi satu sedekah yang Allah Ta'ala sedekahkan dengan satu sedekah kepada kamu, faqbalu, kamu terimalah sedekah Allah Subhanahu wa taala. Mana rukhsah ini, pendekkan solat adalah satu sedekah, satu pemberian hadiah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi sudah pasti memendekkan solat adalah satu rukhsah, daripada 4 menjadi 2, satu keringanan yang disunatkan. Cuma dalam mazhab Syafi'i kita, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, untuk qasarkan solat kita kena lihatlah ada lebih 3 marhalah ataupun tidak. Dia ada bab jamak dan juga qasar khusus dalam bab fiqh ini, lebih 3 marhalah ataupun tidak. Kalau kurang 3 marhalah dia tak disunatkan, kalau lebih 3 marhalah disunatkan. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan 2 marhalah, 3. 2 marhalah ini adalah untuk lesen, untuk membolehkan kita jamak ataupun qasar. Tapi yang mustahab, yang mandub, yang dituntut, yang muakkad, 3 marhalah. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat adalah perbezaan antara azimah. Term ni tuan-tuan mesti kena ingat. Azimah adalah al-hukmul asli. Okey, bila sebut tentang rukhsah adalah al-hukmu al-istisnai. Okey, contoh, tuan-tuan lihat azimah. Contohnya apa? Wajib sembahyang berdiri. Bila rukhsah boleh sembahyang duduk, tapi untuk sakit je. Nampak tak? Apa dia punya hal khas? Apakah dia punya hukum istisnai? Iaitu hukum istisnai dia adalah sembahyang duduk. Azimah sembahyang berdiri. Kemudian kepada siapa? Kepada kerana apa? Kerana ada keuzuran. Apa itu keuzuran? Iaitu orang yang sakit, lil marid. Boleh untuk disembahyang duduk. Okey. Hukum azimah, hukum asal, wajib solat zuhur 4 rakaat.
Bila mana dalam situasi rukhsah, dia boleh untuk pendekkan 2 rakaat. Apa sebab dia? Kerana ada keuzuran. Keuzurannya adalah dia bermusafir. Dia orang yang musafir. Wajib puasa bulan Ramadan, itu azimah untuk semua mukallaf. Tapi dalam situasi hukum istisnai, harus untuk dia berbuka puasa pada bulan Ramadan atas title musafir, safar. Okey, haram makan bangkai. Itu dalam situasi biasa, al-ahwal al-ammah, haram makan bangkai. Tapi dalam situasi terdesak, itu dipanggil rukhsah. Situasi terdesak, iaitu al-muttar, terdesak, tak ada cara lain dah, harus untuk dia makan bangkai. Apa yang mengharuskan dia? Apa ilah dia? Ittirar, terpaksa, tak ada makanan dah, boleh mati. Kemudian hurmatut talaffuz, haram melafazkan kalimah kufur. Kata aku kufur, aku kafir, tak boleh, haram. Aku mensyirikkan Allah, tak boleh, haram. Kalau orang Islam berkata sedemikian, maka itu hukum azimah. Bila mana hukum rukhsah, harus untuk kita menyatakan aku kafir. Harus. Bila situasinya? Ketika mana kamu terancam, nyawa kamu terancam. Okey? Itu juga untuk apa? Ittirar, situasi ittirar, terpaksa. Ataupun situasi darurat. Orang letak pistol, Islam kafir, Islam tembak, kata aku kafir, tak apa, itu kelonggaran. Tapi bukan situasi biasa ni. Ini situasi yang kita panggil situasi khas, situasi terpencil. Wajib wuduk dengan air. Ini hukum azimah. Siapa nak semayang, wajib ambil wuduk dulu dengan air, taharah. Tapi situasi yang khusus, ada hukum istisnai di sana, iaitu boleh tayamum kerana apakah illah, sebab untuk dapat rukhsah kerana ketiadaan air. Tuan-tuan nampak Itu gambaran-gambaran yang kita nak berikan azimah dan juga rukhsah. Okey tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat sirah, format. Macam mana kita nak kenal ni format yang menunjukkan azimah dan juga rukhsah. Kita lihat dulu yang pertama, format rukhsah. Okey. Yang pertamanya datang perkataan rakhasa yurakhisu. Ataupun perkataan yang seumpama dengan dia, yang mushtaq daripadanya. Riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Okey, Anas kata rakhasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rakhasa, Nabi memberi rukhsah. Bila rakhasa, memberi rukhsah, makna Nabi memberi kelonggaran. Tapi asal hukum tak boleh, tapi Nabi memberi kelonggaran kepada orang yang situasi seperti ini. Seperti apa? Rakhasan Nabi sallallahu alaihi wasallam li Zubair, kepada Zubair dan juga Abdul Rahman, wa Abdul Rahman ibn Auf, kepada Abdul Rahman bin Auf. Sebab apa Nabi suruh memberi kelonggaran kepada mereka berdua? Sebab mereka ada keuzuran. Apa keuzuran dia? Hikatin lihikatin bihima, kerana mereka ada penyakit gatal. Fi lubsil harir, Nabi memberi kelonggaran. Fi lubsil harir muta'alliq dengan rakhasa, Nabi memberi kelonggaran untuk memakai sutera. Abdul Rahman dan juga Zubair lelaki haram. Nabi kata apa? Nabi kata dua perkara haram untuk umatku di kalangan lelaki dan halal untuk umatku di kalangan perempuan. Apa dia? Sutera dan juga emas. Untuk perempuan halal, untuk lelaki haram. Maka Nabi SAW dalam teks nas hadis tersebut menyebut rakhasan Nabi SAW li Zubair wa Abdul Rahman ibn Auf. Nabi memberi kelonggaran kepada dua orang ini fi lubsil harir, untuk memakai sutera, lihikatin bihima, kerana apa? Illah rukhsah. Apakah sebab Nabi beri rukhsah kepada mereka? Sebabnya adalah kerana mereka ada penyakit gatal pada kulit mereka, sensitif. Okey, itu kita panggil hal istisnai, ataupun hukumul istisnai dalam situasi yang terpencil. Jadi hukum azimah dia apa? Hukum azimah dia adalah haram bagi mana-mana lelaki memakai sutera, tetapi kelonggaran diberikan, rukhsah.
untuk orang yang ada penyakit seperti mana Abdul Rahman bin Auf dan juga Zubair penyakit hikkah, iaitu gatal. Kemudian tuan-tuan lihat contoh yang kedua, sirah yang datang dalam bentuk rukhsah adalah nafyul junah. Apa nafyul junah? Penafian. Penafian dosa. Datang perkataan junah tu manfiyan, waradal junah manfiyan fil Quranil Karim, lebih banyak daripada 20 ayat. Lebih banyak 20 ayat, lebih daripada 20 ayat. Jadi perkataan la junaha alaikum, la junaha alaikum dalam Quran lebih 20 ayat. Itu makna rukhsah, kelonggaran. Jadi makna la junaha alaikum daripada taglib, kita kata kebiasaannya la junaha alaikum, walaupun ada yang kata sunat, ada yang kata wajib lah, tapi secara taglib kita kata adalah rukhsah, kelonggaran. Seperti mana telah dinaskan di kalangan ulama-ulama tafsir, mereka beri satu contoh daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 27. Laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunatin fiha mata'un lakum. Tidak berdosa kepada kamu untuk kamu masuk rumah yang tidak didiami di dalam rumah tersebut. Di dalam rumah tersebut ada mata', barang milik kamu. Jadi kamu masuk rumah yang tidak berpenghuni. Tak ada orang rumah tadi. Tak berdosa. Okey. Kemudian kita lihat format yang ketiga. Tuan-tuan nampak tak contoh yang kedua ni? Tidak berdosa kepada kamu untuk kamu masuk. Ni surah apa? Surah Nur. Surah Nur ayat ke-27. Laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunatin fiha mata'un lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Tidak berdosa kepada kamu untuk kamu masuk rumah yang tidak didiami, padanya ada barang milik kamu. Okey. Jadi tuan-tuan, rumah secara ini kita panggilkan sebagai rukhsah juga. Sebab rumah yang tidak didiami, kadang-kadang kita takut nak masuk. Sebab apa? Takut kemudaratan datang. Ada jin lah, ada macam-macam hantu dan sebagainya. Contoh. Jadi bila mana seolah-olah kita menempah mudarat, rumah dah lama tak berpenghuni, kita nak masuk. Quran kata laisa alaikum, tak menjadi masalah. Boleh masuk. Satu keizinan. Tuan-tuan tahu rukhsah ni juga maksudnya adalah al-izin, memberi keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba dia, mana boleh masuk, tak berdosa. Format yang ketiga, sirah untuk rukhsah ini adalah nafyul isim. Dia sebut apa? La isma alaih, tidak ada berdosa, penafian dosa. Ini kita dah bincang juga semalam dalam bab mubah pun ada ni. Semalam ayat yang sama, innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Okey, semalam kita dah belajar bab mubah harus. Fala isma alaih ni termasuk dalam mubah, dan dia juga diambil la isma alaih juga format yang sama diletakkan pada mubah harus, format yang sama diletakkan pada rukhsah. Kalau tuan-tuan lihat semalam kita bincangkan bab mubah, faman yuturra, kalau dah terpaksa, bangkai darah semua ni haram. Daging babi semua haram. Itu hukum azimah, haram. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Okey, wa ma uhilla li ghairillah, itu azimah, hukum azimah. Quran haram makan semua ni. Cuma famani turra ghaira baghin wala 'adin, ini adalah hukum, dipanggil hukum apa? Al-hukmu
istithna'i, dalam hal yang terpencil, situasi yang terpencil. Dipanggil apa? Hukum rukhsah di situ. Faman yadhurra ghayra baghin. Bila dalam situasi terpaksa, maka dibenarkan makan, fala isma, tidak berdosa. Tidak berdosa itu maksud apa? Harus untuk kamu makan. Dan ini juga adalah rukhsah, kelonggaran yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu. Dan dia juga boleh dikatakan, yang saya bagi tahu semalam, bukan kata harus, bukannya kata fala isma alaih, bukan menyatakan sekadar harus dan juga rukhsah, tetapi dia juga boleh jatuh kepada wajib. Sebab seseorang yang mana mati tak nak makan bangkai, sanggup mati seolah-olah dia sanggup untuk bunuh diri. Makanan tak ada, tapi bangkai ada, makanlah bangkai. Tapi dengan syarat lah, kalau tak ada daun-daun dan juga pucuk ubi, kalau ada sayur-sayur pucuk ubi, makanlah benda tu. Maksudnya tak ada apa dah, melainkan bangkai je ada depan. Maka makan bangkai itu boleh jatuh kepada wajib, kerana untuk melangsungkan kehidupan dia. Kalau tak, seolah-olah dia biarkan diri dia terbunuh, mati kelaparan, seolah-olah dia membunuh diri dia, membinasakan diri dia. Okey. Kemudian format yang keempat, sirah yang keempat, al-istithna'i, al-istithna'u min hukmin 'ammin, pengecualian daripada hukum umum. Contohnya dalam keadaan al-ikrah, terpaksa lah. Contoh dalam surah apa ni, An-Nahl, juzuk 14, 9 lai juzuk 14, suratul Nahli. Apa dia? Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innu bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallahi wa lahum 'adzabun 'adzim. Okey. Apa dia tu? Tuan-tuan lihat, man kafara billah. Siapa yang kufur kepada Allah, min ba'di imanihi, selepas mana dia beriman. Dia kufur selepas mana dia beriman. Man kafara billahi min ba'di imanihi. Siapa man kafara billahi min ba'di imanihi, siapa kufur kepada Allah selepas mana dia beriman kepada Allah, mana dia jadi kafir lepas dia beriman, maka fa'alaihim ghadab. Itu jawapan dia, fa'alaihim. Man kafara, man syartiyah, jawab dia fa'alaihim ghadab. Fa'alaihim ghadabun minallah, dan kemurkaan Allah akan menimpa kepada dia, dan dia mendapat azab yang sangat dahsyat, sangat besar. Fa tu jawab kepada man. Cuma dalam ayat ni diletakkan tengah-tengah istisna'i, hukum istisna'i, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Okey, melainkan orang yang dipaksa untuk ucapkan kalimah kufur sedangkan hatinya tenang beriman kepada Allah. Berlaku kepada Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir, Yasir ayahnya mati syahid. Ibu kepada Ammar, Sumayyah, mati syahid, telah dibunuh oleh Abu Jahal. Tinggal Ammar. Ammar dia ucap kalimah kufur tapi hati tetap beriman. Dia tak nak mati. Tapi dia ucap kalimah kufur dan dijumpa dengan Nabi, maka turun ayat Quran ini, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Jadi ucapkan kalimah kufur, kata aku kufur, hukumnya haram, tak boleh. Tapi itu hukum azimah. Tapi di sana ada kelonggaran Allah Ta'ala berikan, seperti mana dalam ayat ini, untuk orang al-mukrah, terpaksa. Terpaksa untuk menzahirkan kekufuran semata-mata untuk menyelamatkan jiwa dia ataupun menyelamatkan anggota badan dia. Contoh, orang kata kamu tak ucapkan kalimah kufur, kata aku kufur kepada Allah, aku syirik kepada Allah, maka anggota badan dia hilang, tangan dia akan dipotong, kaki dia akan dipotong, maka boleh untuk diucapkan kalimah kufur. Hukumnya rukhsah, harus. Diberi kelonggaran walaupun asalnya haram. Okey. Jadi mengenai dengan soalan hukum azimah termasuk dalam fardhu ain ataupun tidak,
Sebenarnya azimah ini adalah satu hukum asal yang mana untuk semua manusia dia lebih kurang macam fardu ain. Lebih macam fardu ain. Sebab dia hukum yang kekal kepada semua manusia. Cumanya bila sebut fardu ain ni manusia kena buat. Tuan-tuan nampak, solat jemaah fardu ain, mana manusia kena buat. Baca Quran bertajwid itu fardu ain, mana manusia kena buat. Itu fardu ain. Bila azimah, satu ketetapan fakta daripada Allah untuk semua manusia. Contohnya bangkai. Bangkai adalah haram kepada semua manusia. Untuk semua manusia haram makan bangkai. Jadi adakah manusia kena buat? Manusia tak kena buat. Itu azimah, satu ketetapan hukum daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi boleh juga kita katakan ada kalanya azimah ini dia berbentuk kita panggil apa? Macam fardu ain, ada kalanya. Tapi dia lebih kepada fakta kul, qadiyah ammah. Okey. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, adakah boleh berkumpul rukhsah dan juga azimah dalam waktu yang sama? Azimah pun waktu tu, rukhsah pun waktu tu. Boleh ke tidak? Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk pengetahuan tuan-tuan, rukhsah berserta dengan azimah di sisi tariqah al-Hanafiyah. Tariqah ni ada dua, kita bincangkan dulu. Tariqah Syafi'iyah itu majoriti, jumhur ulama termasuk mazhab Malik dan juga mazhab Hanbali. Satu lagi tariqah al-Hanafiyah, mazhab yang memonopoli adalah mazhab Hanafi. Apa dia? Bagi mereka ada dua situasi. Situasi yang pertama, mereka kata apa? Baqaul azimah wa rukhsah ma'an. Maknanya azimah dan juga rukhsah hukumnya serentak, kekal serentak. Tuan-tuan lihat, kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala memberi rukhsah dengan satu perkara beserta hukum azimah dikekalkan. Okey. Tuan-tuan lihat, rukhsah di sini kita sebut sebagai min ajli takhfif, untuk keringanan, bukan untuk menggugurkan azimah. Okey. Tuan-tuan nampak contoh macam mana? Contoh yang kita sebutkan tadi. Azimah haram menyebut kata aku kafir, aku kufur, tak boleh. Haram, itu hukum azimah. Tetapi dalam situasi keuzuran terpaksa, maka boleh ucapkan aku kufur. Adakah aku kufur itu hukum azimah telah hilang? Tidak, hukum azimah masih ada. Jadi ucap kata aku kufur, aku mensyirikkan Allah, aku tidak sembah Allah. Ucapkan kalimah tersebut sebagai satu rukhsah, tetapi hukum azimah masih berkekalan, iaitu aku tidak mensyirikkan Allah. Maknanya disebut lidah aku syirik kepada Allah, hati dia kembali kepada hukum azimah. Okey, seperti mana yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir yang kita sebutkan tadi, ketika mana disebutkan Tuhan-Tuhan orang musyrikin dengan kebaikan, disebut Tuhan-Tuhan berhala-berhala ni baik, sedangkan hati dia sebenarnya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak bagi tahu hukum azimah dinisbahkan kepada Ammar bin Yasir pada ketika itu, dia masih ada iman, masih lagi iaitu berpegang hukum azimah. Kalau dia nak bersabar, kalau dia mampu untuk bersabar, dia ucap kata aku Islam, maka mati syahid, kena bunuh. Okey. Jadi maksudnya sebab dia tak nak ucapkan kalimah kufur, sebab dia tak nak ucapkan kata Islam, dia kata kalimah kufur. Kufur itu adalah satu rukhsah, tapi hukumnya berkekalan yang ada pada diri Ammar adalah hukum azimah. Walaupun kita lihat dari sudut aula, afdal, yang mana lebih ahsan, lebih baik, sudah pastilah mati syahid, seperti mana yang dilakukan oleh ayah dia Yasir dan juga Sumayyah ibunya. Seperti itulah yang dilakukan oleh siapa? Hubayb bin Zaid. Seperti mana yang dilakukan oleh Abdullah bin Huzafah dan juga Khabib bin Adi, dan juga selain daripada mereka sanggup untuk ucapkan kalimah Islam semata-mata untuk mendapat mati syahid.
Okey. Dan juga yang kedua, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dipanggil sebagai rukhsah takhfif anil mukallaf. Tadi rukhsah, tapi dua-dua kekal hukum dia. Sekarang ini hukum rukhsah untuk meringankan daripada mukallaf, daripada orang yang baligh dan juga berakal, iaitu meringankan hukum ke atas dia kerana keuzuran. Dia bukan rukhsatul isqat. Dia ada dua. Satu rukhsatul isqat. Isqat ni makna menggugurkan terus. Satu lagi rukhsatut takhfif. Dalam rukhsatut takhfif ini dia ada banyak. Tuan-tuan kita lihat di papan putih seketika. Banyaklah ya. Tuan-tuan bila sebut tentang rukhsah, ini tariqah al-Hanafiyah. Tuan-tuan perlu ingat tariqah apa? Al-Hanafiyah. Ni tuan-tuan perlu tahu dulu. Okey. Dia bahagikan takhfif ini kepada dua. Apa dia? Dia kata Baqa'u ni mana kekal. Hukum baqa'u. Hukum apa tu? Hukum al-azimah war rukhsah ma'an ni mana serentak. Okey. Macam yang contohnya seperti mana kisah yang saya sebutkan tadi, iaitu Ammar bin Yasir. Okey, Ammar bin Yasir. Okey, Ammar bin Yasir. Ini kita panggil dia. Okey, balik Dan satu lagi dipanggil rukhsah, dipanggil apa? Rukhsah tapi takhfif. Nampak tak? Rukhsah tu at-takhfif, keringanan. Rukhsatut takhfif, keringanan. Takhfif. Dalam rukhsatul takhfif ini ada beberapa perkara. Apa dia tu? Antaranya dipanggil apa? Takhfif, taqdim, ibdal, ta'khir, taghyir. Itu semua. Okey, tuan-tuan nampak? Takhfif apa tu? Dipanggil takhfif ibdal. Ada juga dipanggil takhfif apa? Taqdim. Ada juga takhfif dipanggil takhfif apa? Ta'khir. Ada juga takhfif dipanggil takhfif apa? Iaitu dipanggil takhfif taghyir, perubahan. Ni semua term tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua term takhfif ibdal. Okey? Takhfif ibdal ni maksud apa? Bila takhfif ibdal adalah ibdal ni makna penukaran. Taqdim pendahuluan, takhir kemudian, taghyir perubahan juga. Okey. Tuan-tuan lihat. Tuan-tuan lihat contoh baru tuan-tuan akan faham. Yang pertama kita lihat contoh ibdal. Apa dia ibdal? Wuduk kepada tayamum. Nampak tulisan jelas Wuduk dan juga mandi wajib gantikan dengan tayamum sebagai satu kelonggaran. Sebab apa? Sebab tak ada air. Sebab apa? Sebab tangan tak boleh kena air, anggota wuduk tak boleh kena air. Nampak? Al-ibdal, tukar. Kerana ada keuzuran di sana.
Apa keuzuran dia? Tak ada air. Apa keuzuran dia? Tak boleh kena air anggota badan dia, anggota wuduk. Okey. Ataupun ibdal ini tukar daripada qiyam, semayang kan kena berdiri tapi tak boleh berdiri. Lutut ketar. Lutut dia ketar. Berdiri 5 saat ketar. Tak boleh. Kalau bergerak jalan boleh, berdiri tak boleh. Nampak tak? Dia bila dia berjalan 1 jam pun tak apa. Tapi bila berdiri tegak 5 saat pun tak boleh, jadi ketar, menggigil. Jadi pada ketika tu tukarlah hukum daripada rukhsah dia, rukhsah takfif, keringanan, kelonggaran dalam keringanan, iaitu dalam ibdal boleh semayang qu'ud, duduk. Daripada berdiri duduk. Taqdim boleh awalkan waktu semayang. Zuhur tak, asar tak masuk lagi boleh semayang zuhur dah. Boleh ketika jamak taqdim. Takhir pun boleh juga, lewatkan semayang boleh. Haram, berdosa. Ketika jamak boleh. Ketika mana asar, kita semayang zuhur dan asar dalam waktu asar. Ketika zuhur tak semayang zuhur, buat waktu asar. Nampak tak? Itulah kita panggil rukhsah, satu keringanan. Kemudian takfif taghyir ni, tuan-tuan nampak taghyir ni bagaimana? Taghyir, bagaimanakah taghyir? Taghyir ni kalau tuan-tuan lihat, dia daripada situasi semayang berubah. Contoh solatul khauf. Solatul khauf. Okey. Solatul khauf. Solatul khauf, dia sembahyang ketika perang. Dia lain. Ada beberapa cara sembahyang untuk ketika perang. Okey. Mana musuh nak datang ni. Macam mana saf pertama ikut imam, saf kedua berdiri dulu, kemudian saf pertama sembahyang sendiri, saf kedua pula ikut imam. Dia ada cara je lah. Ada beberapa cara. Dan ketika mana sembahyang di dalam peperangan, ketika mana sedang bertempur perang, dah masuk waktu dah tak boleh sembahyang, ketika tu kita boleh sembahyang. Sembahyang apa dua keadaan, buatlah isyarat apa pun, yang penting kena sembahyang. Jadi nak bagi tahunya, sembahyang pada ketika ni berubah. Bukan lagi nak rukuk. Macam nak rukuk, kalau rukuk orang penggal lah kepala kita dengan pedang. Nampak? Tuan-tuan, ini semua baqa' wa hukmul azimah wa rukhsah ma'an, seperti mana berlaku pada Ammar bin Yasir. Dan ini juga termasuk dalam rukhsah takfif. Rukhsah takfif ini masih lagi di bawah bab yang sama. Bawah bab yang sama. Sebab apa ya? Tuan-tuan, sembahyang duduk, ada pun hukum sembahyang berdiri masih berkekalan. Tuan-tuan, tak ada air, tayamum, tapi adakah dimansuhkan wuduk? Tidak, bila ada air kena wuduk. Tuan-tuan yang sembahyang jamak taqdim, yang sembahyang asar awal, tak masuk waktu lagi, adakah boleh? Adakah sembahyang biasa? Tak ada. Lepas tuan-tuan habis hilang musafir, hilang safar, dah safar, tuan-tuan kena sembahyang seperti biasa. Jadi inilah dipanggil baqa' wa hukmul azimah wa rukhsah ma'an. Hukum azimah dan juga rukhsah tu ada. Satu lagi tuan-tuan, ini kita panggil yang pertama. Yang kedua, saya buat di bawah ni, yang kedua. Okey? Yang kedua, apa dia yang kedua? Apa itu yang kedua? Iaitu kita panggil rukhsah dan juga telah hilanglah hukum azimah. Kita panggil apa di sini? Rukhsah. Apa dia? Al-isqat. Tuan-tuan nampak rukhsatul isqat? Ini dipanggil rukhsatul takfif. Takfif ni meringankan. Ini isqat, gugur terus. Tak ada dah. Gugur terus. Okey? Bila mana Allah Ta'ala kata gunakan hukum rukhsah ini, maka azimah dah tak ada. Apa dia tu ya? Contoh dia. Iaitu kita katakan dia isqat ini maknanya seperti makan bangkai dia. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Haram makan bangkai daging babi semua.
Tetapi dalam situasi yang terdesak yang boleh menyebabkan kematian kalau dia tak makan, situasi darurat, itu keuzuran, maka wajib hukumnya dia makan. Hukumnya apa? Wajib dia makan. Dan tak halal, tak boleh bagi dia sama sekali untuk dia biarkan diri dia mati, seolah-olah dia bunuh diri. Tak boleh. Okey, jadi asal makan bangkai adalah haram. Asal makan daging babi haram berdasarkan firman Allah Ta'ala, innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Okey, kemudian Allah Ta'ala tarkhiskan, memberi keringanan makan bangkai, faman itturra ghaira baghin wala 'adin fala isma alaih. Jadi di sini adalah ayat rukhsah. Jadi ilqa'un nafsi ilal halak, mencampakkan diri dalam kebinasaan, biarkan diri sampai mati tak makan bangkai adalah perkara yang dilarang, kerana Allah Ta'ala berfirman, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Okey, apa yang gugurnya tuan-tuan? Isqat, bila mana dah tak ada makanan, makan saja bangkai daging babi, maka hukum azimah telah gugur. Okey, hukum azimah tadi telah gugur untuk dia. Dan lepas itu kembali seperti biasa baliklah. Okey, ini mengikut pembahagian tariqah al-Hanafiyah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berbaki hanya 2-3 minit saja lagi. Lepas ni insya-Allah tuan-tuan, kita akan masuk bab al-hukmul wad'i. Okey, esok kita akan masuk, esok hari Jumaat insya-Allah, Sayyidul Ayyam, kita akan masuk hukumul wad'i. Masih lagi di bawah topik al-ahkam syar'iyyah. Hukum-hukum syarak dia terbahagi kepada dua yang besar. Hukum taklifi, dah lebih kurang seminggu kita bincangkan hukum taklifi, bermula daripada wajib sampai berakhir dengan azimah dan juga rukhsah. Selepas ini kita akan bincangkan, iaitu dalam bab dipanggil hukumul wad'i. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukumul wad'i ini dia ada 3 lah. Ada sebab, ada syarat dan juga ada mani'. 3 perkara yang kita akan bincangkan. InsyaAllah ta'ala dia berkait rapat dengan hukum-hukum dalam Quran Al-Karim. Untuk tuan-tuan faham bagaimana nak istinbat, istidlal dan hukum, bagaimana menggunakan sebab, syarat dan juga mani'. Kita juga akan bincangkan, ada dalam bab hukum wad'i ini ada fasad dan juga batal, fasad, rosak dan juga batal. Semua itu term yang digunakan oleh Al-Hanafiyah. InsyaAllah kita akan bincangkan, dan itu menutup tirai kita punya. InsyaAllah mungkin dalam masa 2 hari kita akan habiskan hukum wad'i. Kemudian kita akan masuk dalam topik yang baru, iaitu Al-Hakim. Bukan lagi Al-Hukum, tapi Al-Hakim, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, cukup sekadar ini tuan-tuan untuk pengajian kita. Jangan lupa tekan butang share, sama-sama memanjangkan kebaikan pengajian usulul fiqh ini, supaya ramai lagi mengambil manfaat daripada pengajian yang mudah ini, usulul fiqh, asas usulul fiqh. InsyaAllah tuan-tuan kita bertemu kembali. Sekiranya tuan-tuan terlepas secara langsung kami, boleh terus layari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa, boleh layari page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa. Di sana insya-Allah ada playlist yang admin telah sediakan untuk memudahkan tuan-tuan untuk ulang kaji balik. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.